warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Zarin bin Zakaria daripada UNIKL Mestek. Saya ingin ajukan soalan kepada ahli panel Profesor Datuk Teo. Soalan saya, apakah sekarang ini kaum Cina sudah nekat untuk menolak kerajaan yang sedia ada, dan kalau ini benar, apakah sebab utama berlakunya keadaan ini? Terima kasih. Apakah sudah nekat? Ya, perkataan nekat itu agak keras lah. Ya, ada persepsi dalam kalangan orang Cina yang berkaitan dengan penolakan ataupun sikap anti-establishment ini ialah mereka mempunyai persepsi bahawa ada diskriminasi kaum dan juga ada rasisme di situ. Ini persepsi lah. Dan bila kita sebut persepsi, barangkali separuhnya mungkin benar, separuhnya tidak benar. Tetapi banyak yang secara imagine begitulah. Walaupun persepsi, tetapi persepsi boleh main peranan penting. Jadi jawapan saya nekat itu saya tidak beranilah, tak timbul lah. Tetapi nampak pola dan trendnya begitulah, mereka masih mempunyai perspektif sikap dan pemikiran yang anti-establishment kerana kononnya lah wujud rasisme terhadap mereka dan juga diskriminasi kaum, dan mereka memperlihatkan beberapa contoh, tetapi contoh-contoh itu boleh dipertikaikan, diperdebatkan. Saya merujuk kepada graf yang menggambarkan sokongan berdasarkan kaum. Kelihatannya Melayu yang menyokong Barisan Nasional 64%, Cina hanya 26%, manakala India pula 56%. Itu gambaran yang diberikan dalam PRU yang lepas. Mungkin Saudara Nasrun boleh memberikan komen, sebab tadi dia banyak membaca populariti undi Cina kepada Barisan Nasional itu semakin meningkat. Tuan Pengurusi, saya nak balik kepada macam mana kita nak menang balik. Begitulah keadaannya. Dia balik kepada, kita lihat kepada penubuhan Parti UMNO itu sendiri, yang mana asal penubuhan dia adalah daripada persatuan-persatuan, NGO atau badan-badan kebajikan, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang bergelumang dengan rakyat, yang bergelumang dengan orang-orang di ladang, yang bergelumang dengan segala jenis lapisan masyarakat. Kalau boleh kita katakan antara golongan bourgeois dengan proletariat ni. Jadi daripada itulah dibentuknya parti itu. Tetapi apabila dengan berlalunya masa, apabila orang sudah mendapat kuasa, ada kemungkinan kealpaan itu berlaku. Dengan tugasan-tugasan kerajaan, dengan tugasan-tugasan luar, dengan tugasan-tugasan perniagaan, menyebabkan berlaku kelupaan kepada rakyat itu sendiri. Kalau nak menang balik, mana-manalah, dia kena balik kepada rakyat. Dia kena pastikan hati dia, apa yang dia bagi itu adalah ikhlas. Apa yang dia bagi itu sebenarnya daripada dalam dia, dan bukan semata-mata untuk memancing. Walaupun gula-gula, tetapi itu tanggungjawab dia, dia buat yang itu betul. Sebab ada juga orang ada gula-gula dia tak nak bagi. Yang itu apa hal pula? Kan? Jadi, ndak tak ndak. Yang pertama, kalau nak tahu sesebuah badan itu, parti itu, dia nak menang, kita kena tanya. Dia boleh memenuhi janji ataupun tidak? Apa yang dia janjikan tu. Tetapi perlu kita ingat, kalau orang tidur, dia tak dikira. Kalau orang tu lupa, Allah tak kira itu sebagai satu dosa. Kalau dia ingat, dia saja tak buat, yang itu dosa. Penuh atau tidak janji itu. Yang kedua, apakah kerajaan ataupun adakah sesuatu badan itu mempunyai perancangan bagi masa hadapan yang lebih baik untuk rakyat? Applicable ataupun tak applicable? Macam yang disebut oleh Prof tadi, nampak yang tak applicable satu lagi. Tetapi sekarang ini, dengan bantuan segala jenis transformasi yang berlaku, bukan saja applicable, tetapi dah dapat pun, dah selesai. Bukan saja applicable, dah selesai. Dah tak nampak dah benda tu di mana. Tapi telah pun menjadi darah dan daging kepada seseorang itu.
Yang ketiga kita tanya berkenaan dengan prinsip perjuangan parti yang jelas dan konsisten. Dari dulu sampai sekarang. Kalau UMNO tu dia tak bagi perkataan Allah itu diletak di dalam itu, maka sama juga dengan keadaan sekarang. Melainkan yang status quo. Bukan yang baru. Kalau SIB di Sabah, okey. Tetapi yang lain daripada itu nak diterjemahkan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, kemudian ditukarkan perkataan God itu kepada Allah, itu tak boleh. Saya tak nak nanti apabila anak saya besar dia tanya, dulu abah pergi kata ni rumah Allah. Ya ini satu lagi tiba-tiba dia tulis rumah Allah juga, tapi dia tulis orang putih. Yang mana satu Tuhan teman nak sembah ni, dia kata. Kan? Saya tak nak. Biarlah setakat saya hidup ni saya akan pastikan benda tu tak berlaku. Dan kemudian apabila kita katakan berkenaan dengan perjuangan parti yang jelas dan konsisten, token nombor 1 kata sudah gugur, token nombor 2 kata belum gugur. Jadi apa yang gugur, apa yang tak gugur ni? Berkenaan dengan kes satu kes lah. Tapi itu yang kita nak tanya, kenapa tidak diberikan kepada satu lagi jawatan kuasa yang menentukan kawan itu gugur ataupun tidak? Yang ini yang kita maksudkan dengan konsisten dari segi apa yang dilakukan. Bukan dilihat apabila dia duduk di tempat yang pertama maka dia boleh melakukan segala-galanya kepada rakyat, tidak. Kemudian berkenaan dengan rekod pencapaian dalam dan luar negara yang cemerlang. Apa yang telah dibuat oleh kerajaan semasa. Bukan sahaja apa yang di dalam negara, malah mengamankan apa yang di luar negara. Udah macam tak cukup pula, udah macam kerja di dalam ni macam dah selesai sampai kena pergi keluar. Tapi alhamdulillah bangsa Moro telah pun selesai masalahnya. Di selatan Thailand sebahagiannya telah pun selesai, dan di Gaza alhamdulillah YABPM sendiri pergi tetapi mendapat kritikan daripada orang yang tak suka. Dan kemudian yang kelima, mampu memastikan kerajaan yang bakal dibentuk adalah secara aman dan tidak menimbulkan masalah. Kalau sekarang kita lihat apa yang berlaku di pihak pembangkang kepada kerajaan persekutuan, tidak ada satu draft yang menyatakan ini adalah kerajaan yang akan dibentuk. Dan kepimpinan seorang yang dinamik melalui program transformasinya mampu melonjakkan kemakmuran rakyat dan negara daripada sebelumnya. Dan resepi ini ada pada kerajaan Barisan Nasional yang ada sekarang ini. Bila bercakap soal senario PRU ke-13 ini, saya kira banyak sudut pandang yang kita boleh memilih. Kita juga boleh melihat kedudukan pengundi baru, pengundi muda misalnya, dan juga isu-isu yang dikaitkan. Dan ini hanyalah sebahagian daripada yang sempat kita sentuh. Namun begitu, berbalik kepada isu asal usulnya adalah berkait dengan sikap pengundi di dalam menggunakan maklumat yang benar, yang tepat untuk membuat keputusan. Dan kita perlu perpanjangkan lagi polemik ini dalam kesempatan yang akan datang. Kita beri tepukan kepada ketiga-tiga panelis kerana